أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dihormati barisan Musan Masjid Al-Mujahidin, Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita berada pada pertengahan Ramadan, yang mana esok pun di setengah negeri kita cuti nuzul Quran, yang mana ketika tarikh 17 Ramadan lebih ma'ruf ataupun lebih dikenali dengan hari nuzul Quran. Hadirin sekalian, maka sempena hari itu kita melihat sebagai orang yang beriman, kita mempercayai Al-Quran itu merupakan kalamullah. Secara jumlah ataupun secara terperinci, Al-Quran sememangnya kalamullah yang diturunkan dalam keadaan yang munajjaman, berperingkat-peringkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah pun terbukti sekian masa ataupun sekian zaman ia bukanlah satu kitab yang dibuat oleh manusia. Kerana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi wafat tidak pun tertulis dalam bentuk yang dihimpunkan ataupun mushaf Al-Quran tersebut. Bahkan dalam proses selama lebih kurang 2 tahun lebih itu pun Nabi tidak pernah menulis untuk simpanan Nabi. Tuan-tuan sekalian, hari ini kita lihat dengan terperinci. Tadi itu jumlah umum. Kita nak tengok bagaimana dengan detailnya. Sebagai orang yang beriman, kalau orang yang tak beriman mungkin dia lihat secara umum macam mana Quran itu turun. Tapi yang kita yang beriman, yang membaca Quran, yang tadarus, kita pasti akan menemukan beberapa ayat yang berulang-ulang tetapi memiliki makna tersendiri. Sedangkan Nabi itu tidak pernah mencatat. Dalam Quran, contoh macam kita lah teman-teman sekalian, kalau kita buat arahan yang berulang-ulang, kita akan catat. Macam kita punya surat kan, ada nombor rujukan untuk kita tahu ini bilakah arahan dikeluarkan, ini bila pula ni. Kita buat rujukan tu untuk kita boleh refer semula, sebab tak semua kita ingat. Sedangkan Nabi SAW menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla, ayat yang hampir sama berulang-ulang tanpa catatan. Kalau kita lupa dah, akaun bank kita 3 je. Itu pun tertukar dia punya username, dia punya password 3 je pun. Kenapa? Saya tak catat. So catatan merupakan satu benda penting untuk merekod. Dan Nabi SAW tidak merekod. Itu bukti bahawa ini bukan merupakan kalam yang disusun oleh baginda SAW, bahkan kalamullah. Tuan-tuan sekalian, hari ini kita ambil 3 perkataan yang tuan-tuan biasa baca dalam Quran. Tadarus, kita akan jumpa kalimah-kalimah ini. Pertamanya dipanggil sebagai tafakkur, kedua tazakkur, ketiga tadabbur. Biasalah dalam Quran tu, la'allahum yatafakkarun, la'allahum yatazakkarun, dan seterusnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Cuma yang biasakan tadabbur ini, dia tidak ada yang tadabbar. Ada. Dia tidak ada la'allahum, tidak ada. Tafakkur dengan tadabur ada la'allahum. Mudah-mudahan mereka berfikir, mudah-mudahan mereka mengambil ingatan. Tapi bila tadabbur tidak ada. 2 tempat dalam Quran. Tadabbur ni agak special sikit, kita akan sampai insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita merujuk kepada kitab yang panggil Lataiful Isyarah. Kitab ini karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi.
Al-Karim bin Hawazin Al-Qushairi, seorang ulama ahli sunnah yang terkenal. Kalau ulama sufi dia akan baca kitab dia Risalah Qushairiyah. Beliau juga ada kitab Lataiful Isyarat dalam menguraikan akan kalamullah ataupun tafsir Quran. Dia kata tadabbur, tafakkur dan tazakkur. Dia olah, dia susun balik. Dia kata yang first punya taxonomy, level pertama dia panggil tafakkur, berfikir dahulu. Setelah tafakkur baru datangnya maklumat ataupun ilmu. Tuan-tuan dah fikir baru dapat ilmu. Biasalah kita baca arahannya, tolong sekian dengan sejahtera. Kita fikir dulu, baru faham. Dan setelah itu barulah adanya tazakkur, memberikan ingatan. Kamu dah tahu dah? Ya. Faham dah? Tahu. Ada maklumat? Ada. Tapi kalau terlupa, akan diingatkan tazakkur. Itu dipanggil dia punya taksonomi ataupun dia punya tingkatan. Tafakkur, ilmu dan kemudian tazakkur. Tuan-tuan sekalian, tapi bila kita kata tadabbur ini, kita tengok pada kitab yang lain, At-Tahrir wa Tanwir. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Muhammad Tahir Ibn Ashur, ulama Tunisia. Baru meninggal sekitar tahun 60-an 70-an yang lepas. Imam Ibn Tahir ini dalam ilmu Islam dia terkenal dengan salah seorang pelopor kepada falsafah maqasid syariah. Tuan sekalian, saya dengar maqasid di antara ulama yang dirujuk ialah Imam Muhammad Tahir Ibn Ashur yang merupakan mufti alim besar di Tunisia zaman dahulu. Taklah tahu sangat, tahun 60-an 70-an. Beliau ini, tuan sekalian, satu ketika di zaman beliau seorang mustasyar, penasihat kepada presiden. Ketika itu presiden Tunisia adalah Habib Bourguiba. Habib Bourguiba, tapi dia panggil Bourguiba. Habib Bourguiba ini zaman itu dalam 60-an 70-an kita boleh faham Arab ini dia lebih cenderung kepada parti Ba'ath ataupun parti sosialis. Oleh itu ketika itu Arab kebanyakan telah pun merdeka daripada Itali, daripada Perancis dan sebagainya. Mesir telah pun membuat revolusi, menggulingkan Raja Farouk. Jadi ketika itu negara Arab mencari tali untuk kemajuan. Jadi tali yang dijumpa tali sosialis. Mereka dah benci dengan penjajah semua kapitalis, Itali, Perancis, Jerman, British. So mereka menolak fahaman kapitalis, pergi kepada Ba'ath ataupun kepada sosialis. Jadi ketika itu Habib Bourguiba merupakan presiden di Indonesia, Muammar Qaddafi presiden dekat Libya, ketika itu Jamal Abdel Nasser presiden dekat Mesir dan seterusnya. Habib Bourguiba ni dia bila parti Ba'ath, parti sosialis, walaupun namanya Islam, tetap ada kecanduan ataupun diracun oleh fahaman-fahaman sosialis tanpa menafikan dia beriman. Dia kata dengan Syekh Tahir merupakan alim ataupun merupakan mufti ketika itu, dia kata boleh tak macam ni kita buat keputusan, sebab saya tengok puasa ni macam tak produktif lah. Dia bahasa lah, orang Islam ni kalau puasa lemah, tak buat kerja banyak, malas, boleh tak kita cancel puasa? Itu punya bahasa lah. Kalau Malaysia tak boleh lah. Kita dah mana boleh ni Ramadan wajib ni, nak raya pula ni, orang raya ni penting kita. Tapi Syekh Tahir ni orang alim juga kan. Kata tak apalah. Okey, tapi kami ni kerajaan nak mengalihkan Ramadan ni, kita kena rujukan orang alim. Boleh tak nanti kita buat satu perhimpunan, saya akan berucap, presiden akan berucap, presiden akan mengatakan tentang kelebihan bekerja dan sebagainya. Nanti habis saya berucap, kamu pula tuan atau mufti berucap, menyokong saya supaya tak payah puasa. Tuan sekalian, itu dia punya idea. Maka akhirnya tuan sekalian, bila hari dah dihimpunkan ramai orang, presiden pun berucap tentang kemajuan, tentang produktiviti, tentang kerja sebagainya, sampai pula kepada Al-Imam Ibn Tahir, Imam Muhammad Tahir Ibn Ashur. Dia pula berucap,
Dia kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa kadzdzaba habib. Senang. Dibaca ayat tersebut, benarlah Allah Subhanahu wa taala dan pembohonglah kaum punya presiden. Mohon sudah berani sudah. Tak pernah bunuh, tak pernah usir pun. Orang alim, orang alim besar, Syekh Tahir Ibn Ashur. Dia buat kitab yang agak panjang. Boleh beli, nak baca tak habis. Panjang, 8 jilid. Tahrir wa Tanwir, kitab tafsir semua sekalian. Kitab ini kalau kita baca, saya tak baca habis. Tapi kalau kita baca sedikit, kita buka-buka, Imam Ibn Tahir konsisten. Dia punya pengarangan itu konsisten. Kalau kita buat buku dan sekalian, mula-mula semangatlah, lama-lama ujung dah habis. Oh tak boleh, tak larat. Beliau semangat ataupun konsisten, istiqamah orang soleh. Apa dia kata? Dia kata tazakkur ini adalah mengambil maklumat dan memasukkan ke dalam fahaman kita. Dan juga tazakkur ini benda yang sentiasa disebut zakar, zikir kan. Tafakkur tempat dia, stesen dia otak. Ilmu stesen dia otak. Tapi bila tazakkur telah pun dipahami, dia akan diluahkan, boleh disebut di dalam kita punya percakapan lisan. Seperti kata konsulat tazakkur ini lebih tinggi, bahkan perlu diingatkan, bahkan dah dipahami. Itu tingkatan yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Tahir Ibn Ashur rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan sekalian, baik, kita dah faham tafakkur. Kita tak pasti betul ke itu maksud tafakkur. Tengok dalam Quran. Tuan-tuan sekalian, bila kita buka Quran, kita cari kalimah tafakkur, kita akan jumpa lebih kurang 14-15 tempat dalam berbagai bentuk. Cuba kalau kita baca, saya baca beberapa ayat ini. Ini nak tanya bagaimana Nabi SAW dia menggunakan kalimah. Ini kalau kita secara akademik lah, kalau orang kata betul ke Nabi yang buat, yang terima wahyu ni, ke Nabi design, ke Nabi yang fabricate, oleh yang sebelah, ke Nabi yang, kan kita dengar Nabi ni Abqari. Kalau orang barat, tuan sekalian, kalau tuan tengok dia punya kehalusan dia, kehalusan jarum dia, dia kata Muhammad ni Abqari. Abqari ni ialah intelligent. Perkataan tu kita rasa bagus, puji Nabi yang ni. Tapi kalau kita fikir betul-betul, pujian itu ada maksud lain. Orang barat dia nak katakan Muhammad ni, kami Nabi itu cerdik ataupun bijak ataupun intelligent sampai dia boleh buat Quran. Itu point ni tuan sekalian. Kita dengar baguslah puji Nabi kami, tapi bila fikir betul-betul, tak. Nabi kami bukan cerdik lagu tu. Nabi kami orang dapat wahyu, yuha ilaihi. Betul lah kalimah Abqari ni, setengah ulama kata jangan lontarkan kepada Nabi. Pujian tak apalah, ada dalam Quran, dalam nasyid An-Nabi Al-Qari tak apa. Tapi jangan ikut-ikut dengan barat, sebab barat dia punya jarum dia. Nabi ni cerdik supaya dia sampai dia mampu untuk mencipta Quran sendiri. Tak, saya kata bukan. Buktinya dengan kalimah yang kita baca ni, Nabi sebut berbelas kali dalam Quran. Bukan Nabi sebut, Allah sebut. Nabi, kalau kita tengok keharusan susunan itu, dalam keadaan tanpa membuat cetakan ataupun rekod, mungkin payah untuk kita ingat. Macam tuan-tuan lah kita bercakap kan, kita kadang kita guna kalimah tu alternatif, bertukar-tukar. Hari ini kita kata saya naik kereta, esok kita kata saya menggunakan kereta, contohlah. Tuan-tuan boleh ingat bila masa kita guna ataupun naik ataupun menaiki. Oh tak payah. Tak boleh kita ingat maksudnya. Kadang-kadang pakai, menggunakan, menaiki, menumpang, macam-macam. Kita guna itu bertukar-tukar. Tapi Nabi SAW bila menyebut kalimah yang tazakkar banyak dalam Quran, tapi tidak ada pertukaran dan sesuai dengan maknanya. Contoh sekalian, ayat dalam beberapa surah saya baca, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah-kisah
Mudah-mudahan mereka akan berfikir. Tuan-tuan sekalian, tadi kita berkata apa? Berfikir ni adalah starting point. Bila berfikir ni, Allah Subhanahu wa ta'ala tak menggunakan kalimah yang berbentuk tegasan, penegasan, ataupun paksaan, ataupun macam ancaman. Tak ada. Berbentuk pujukan. Dalam surah An-Nisa Allah kata, Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih wal kitabil nazzala ala rasulih. Wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah. Allah suruh beriman. Tapi sepanjang Quran Allah pujuk. Fikirlah. Jadi kita kalau bos buat, tolong buat. Tak ada suruh fikir, buat. Dan dekat orang nak buat, kita bos kan. Allah memang suruh beriman, tapi dalam tengah-tengah tu, fikirlah. Dipujuk. Kenapa Allah pakai kalimah fikir? Sebab itulah stage ataupun level pertama untuk membuka minda manusia. Tak kasar. Kami ceritakan kisah-kisah Nabi, kamu fikir ya, tuan-tuan sekalian. Ayat kedua. Ni bahasa kita dengar ketika nikah. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan kamu ni daripada kamu sendiri, iaitu Adam. Diambil selebihnya untuk menciptakan Hawa sebagai pasangan kepada kamu, untuk kamu hidup dengan aman dan juga sentosa. Dan Allah menjadikan antara kamu ini kasih sayang dan juga kerahmatan. Itulah tanda-tanda bagi mereka yang berfikir. Tak paksaan pun, pujuk je. Tengoklah Allah ciptakan ni, fikirlah. Tuan-tuan sekalian, jadi tafakkur ni adalah pembukaan. Dan ayat-ayat pun sesuai. Tak ada paksaan, tak ada ancaman. Jadi kalau Nabi SAW yang create Quran, dia kena rekod ni, ayat tadi tu aku pakai tafakkur. Kalau lah ternyata tidak sedemikian. Ayat lain pula tak berarti yang tengok juga betul ke. Tengok trend tuan sekalian. Allah berfirman, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah menundukkan untuk kamu manusia sebagai khalifah segala apa di langit dan di bumi dan seluruhnya. Itulah tanda-tanda bagi mereka yang berfikir. Pun juga tak ada paksaan, tak ada ancaman. Suruh fikir. Terus lagi kita baca lagi tuan-tuan. Dan kita nampak bagaimana standardnya kalimah yang digunakan dengan poin yang disampaikan. Ayat agak panjang saya ringkaskan. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah lain, surah An-Nahl. Bermaksud keluarlah daripada perut lembah tersebut akan minuman dan padanya berbagai warna. Betul lah maksudnya, madu macam-macam warna kan? Dan padanya ada penyembuh kepada manusia. Itulah tanda-tanda bagi mereka yang berfikir. Sama juga. Suruh tengok, fikir, ambil iktibar. Tuan-tuan sekalian, hati. Kita punya cerita banyak lagi tapi cukup kita ringkaskan. Berfikir ni starting point. Dalam semua ayat Allah kita pakai tafakkur, semua nak tunjuk, menunjukkan, membuka idea, membuka pemahaman. Tetapi tuan-tuan sekalian, lepas berfikir, bila kita fikir, kita akan faham. Okey, saya faham. Bila faham tuan-tuan sekalian, orang macam tu tidak ada alasan untuk mencari helah. Awak faham tak wajib sembahyang ni? Faham. Macam mana boleh faham? Wa aqimus solat. Itu merupakan ayat arahan tu, wajib tu. Okey, saya faham. Bila kita tak buat, apa kita buat? Tazakkur. Kita akan beri ingatan. Kan dah faham kan? Dia agak sikit lah. Kita tengok kalimah tazakkur dalam Quran. Banyak, lebih kurang 20 tempat, 30 tempat. Cuma saya ambil beberapa sahaja.
Tuan-tuan tengok dia boleh kalimah dia. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Cerita tu pun nampak macam ganas sikit. Kenapa? Mereka tu orang kafir cuma tahu mengajak kamu kepada neraka. Dia kan garang sikit. Tadi tu tengoklah lembah, tengoklah bumi, fikirlah. Sampai kepada cerita tazakkur ni, orang kafir itu mengajak kamu semua untuk ke neraka. Sedangkan Allah menyediakan kepada kalian keampunan dan syurga dengan izinnya. Maka Allah yang menerangkan segala bukti-bukti kepada manusia agar mereka mengambil tazakkur, ambil ingatan. Jadi tuan-tuan tengok dia punya bunyi ataupun konteks ayat itu dah macam ini macam ada berbentuk amaran. Allah nak bagi kamu syurga. Orang kafir mengajak kamu ke neraka. Ambillah ingatan. Mungkin lebih kurang sekian ya. Tak berhati juga tengok ayat lain. Bukan tak berhati lah, nak tengok bagaimana kalau Nabi itu yang create Al-Quran, kalimah-kalimah itu mungkin akan tertiru. Macam tadi contoh saya buat tadi tu kan, akan terkeliru. Pakai kalimah ni ke, kalimah tu ke, tanpa rekod, kalimah tu tekan. Tuan-tuan sekalian, Quran ini bila Nabi terima wahyu, Nabi dia bukan cakap habis, okey, apa-apa lah, tak ada. Terima wahyu, baca dalam solat, bila sahabat nak dengar, Nabi bacakan, maknanya benda tu boleh dihadirkan. Dia bukan macam mengeluarkan arahan ataupun ceramah takab tu lupa dah. Tak. Nabi baca Quran, sahabat ingat. Esok lusa baca balik benda yang sama. Setahun sekali akan ada bagi ardun, Nabi akan membentangkan di hadapan Jibril alaihi salam ketika Ramadan. Jadi benda tu akan sentiasa ada dan ada. Maksudnya rekod tu tersimpan rapi kerana ia merupakan wahyu tuan-tuan sekalian. Kan pernah Nabi ketika keadaan nak mengingat, Nabi laju. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanak lita'jala bihi. Jangan bersegera wahai Muhammad untuk kamu mengejar akan bacaan tersebut. Banyak yang turun. Dulu tengah saya kongsikan antara surah yang panjang yang turun serentak, surah Al-An'am. Dan boleh buka 7 sampai 8. Satu hampir 7 juzuk turun serentak. Kalau kita habis kalau kita habis macam mana ni nak tulis ni gelabah. Tapi dalam peristiwa itu katanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendengar dan tu hafal. Bukan asal, bukan kita punya maqam tu. Panjang tu. Bukan surah Al-Kautsar tu sekalian. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu boleh kan kita dengar sekali pun tak tentu lagi tu. Ulang balik. Kalau kita kan, saya lah. Tapi An'am ni panjang. Sekali turun, Nabi baca, Sayyidina Ali terus menghafalnya. Baik hadirin sekalian, itu kelebihan mereka lah. Ayat lain. Wa idza kuntum fa'dilu walau kana za qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Pendek kan? Allah kata apa? Kamu awfu, perlu tunaikan janji dengan Allah. Sudah ada arahan. Bentuk tu bentuk arahan dan sekalian. Betul apa kata tadi? Itulah benda yang diwasiatkan kepada kamu. Mudah-mudahan kamu akan mengambil ingatan. Jadi dah ada arahan, macam ada ingatan yang keras. Itu kalimah tu panggil tazakkur. Padahal kalau tukar tafakkur boleh sekalian. Mudah-mudahan kamu akan berfikirnya. Boleh. Tapi tak macam itu. Sebab bila ada arahan, macam ada ancaman, Allah letakkan kalimah tazakkur. Cantik ni. Tuan-tuan tengok awal surah Al-A'raf. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Tuan-tuan sekalian, Allah kata apa? Ikutlah. Ada arahan. Dia tafakkur ni dia buka ni. Biar tazakkur, Allah dah masukkan arahan-arahan. Ikutlah apa yang turunkan kepada kamu
daripada Tuhan kamu, dan jangan sesekali kamu mengikut selain daripadanya dan mengambil Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala arahan. Jangan, wala tattabi'u. Tapi Allah kata apa lagi tu? Tapi wa qalilan, tapi amat sedikit yang kamu ingatkan daripada ingatan tersebut. Bila mainkan tu, itu merupakan kalimah tazakkur. Tak cukup lagi, ambil surah Al-Hud. Allah mengatakan, "Mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun." Permisalan dua golongan yang berbeza. Adakah sama orang buta, orang bisu dengan orang yang melihat? Orang buta dan pekak dengan orang yang melihat dan mendengar? Itu dalam Quran, tuan sekalian. Kalau kita baca, kita boleh contoh baca Quran tadarus. Kalau kita boleh duduk makna, ada benda agak satu keindahan lah, tuan sekalian. Tapi itulah Ramadan ni agak terhad. Dan itu nak baca, dan itu bukan makna aku tak sempat. Boleh kata ulama kita, Ramadan ni kita kejar bacaan, dan baki bulan tu kita tengok dia punya makna. Kalau kita ada kelebihan dan ada rezeki, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, dalam Quran, kalau kita baca betul-betul ada konteks-konteks yang berbeza. Oleh itu tak boleh sebenarnya kita membaca tafsir kita boleh faham seluruh cerita. Contoh dalam surah Ad-Dukhan juz 25, Hamim wal Kitabil Mubin. Ketiga muka surat dia cantik, dia punya susunan dia. Ada sebuah kitab baru dikarang oleh guru kami, dipanggil Asrar Taqsimul Quran, rahsia penyusunan Quran, pembahagian juzu makhraj. Tak ada rahsia dia. Surah tu memang benda yang confirm lah Allah yang turunkan. Tapi juzuk 30, juzuk 29, itu ada dia punya skill dan dia punya rahsia yang begitu hebat, tuan sekalian. Surah Dukhan ni, kalau kita buka surah yang ketiga, kita akan nampak Allah berfirman, "Zuq innaka antal azizul karim." Rasakan apa? Azab. Kamu ni orang yang aziz atau aziz, perkasa ke apa ke, hebat ke, karim, mulia. Tuan-tuan, kita baca cerita tu macam mana? Kalau tuan-tuan terjemah secara bahasa, macam mana pula ni? Rasakanlah itu azab. Tiba-tiba puji pula. Kalau kita rasakanlah, kau jahat tu kan? Itulah kita. Ambil kau. Jahat kan? Rasakan. Itu kalau itu yang paling cantik. Tiba-tiba Allah kata, "Zuq innaka antal azizul karim." Rasakanlah. Kamu dulu ni kan, kamu ni orang yang aziz lagi karim. Aziz ni perkasa, baik, hebat. Karim ni mulia. Kalau kita baca secara literal, kita tak faham apa cerita dia. Tafsir baru ulama kita cerita. Itu merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir, dikhususkan kepada Abu Jahal. Abu Jahal ni ketika hidup dia orang kata aziz wal karim, hebat, kaya, berpengaruh dan pemurah. Nanti hari kiamat ataupun ketika ini Allah mengazab dia, Allah kata antal azizul karim. Jadi itu cerita dia. Jadi tak semua ayat kita boleh terus memahami langsung daripada bacaan kita sahaja. Tuan-tuan sekalian, sikit lagi. Jadi kita nampak sampai sekarang ni Allah membezakan kalimah tafakkur dan tazakkur. Nampak macam simple, sama kot. Tazakkur ni, tafakkur ni fikir. Tazakkur ni fikir dan ambil ingatan lebih kurang kot. Tak, ada level. Tafakkur membukakan perbicaraan sampai ke tahap ilmu, faham. Dan tazakkur ni pula diingatkan kembali supaya dia boleh disebut. Kenapa macam tu hadirin sekalian? Di sini ulama kita ada buku-buku baru saya baca, sekalian, tak baca habis, tapi menarik. Orang-orang daripada Iraq mengarang tentang antropologi Quran. Subhanallah, Quran ni kita digali. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, sekalian, Allah buat semua benda. Bukan semualah maknanya. Allah cerita segala-galanya supaya nanti hari kiamat kamu tidak ada hujah lagi. Jangan duk kata saya tak faham lah semayang macam mana, saya tak faham lah ni haram punya. Tak. Kenapa? Everything telah pun dijelaskan. Kalimah tafakkur dan tazakkur pun merupakan benda yang tazakkur ni apa? Kamu dah faham,
dan kamu berulang-ulang. Kamu dah faham kan? Dah fikirkan? Dah. Ambil ingatan kan? Dah. Dah hafal kan? Dah. Kalau kamu buat silap, ya, saya perlu dihukum. Itu bahasa memang sebenarnya. Itu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memujuk mula-mula, mengingatkan mula-mula. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, ini kalimah tadabur juga last sebelum kita tadabbur ringkas. Allah kata apa? Wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Allah menyesatkan mereka ala ilmin, sedangkan mereka ada ilmu. Fikir dah, tahu. Faham dah, tahu. Tapi tak mengingatkan, tak. Allah menyesatkan mereka. Allah hilangkan dia punya kefahaman dengan Allah menutupkan hati dan pendengaran mereka. Dia pun tak fikir kan, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, kalau kita ni, saya sebagai orang awam, sekalian, kita tak menerjah masuk ke dalam ilmu sains, astronomi ke, tak tahu. Tapi dengan baca Quran, tengok YouTube, dia kata, ya Allah, terbukti kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tapi member itu bukan member lah. Orang-orang yang pergi kat sana, masuk lab, yang melihat akan kejadian yang lebih saintifik, yang lebih detail, sepatutnya mereka beriman, sepatutnya. Should be dia kena beriman lah, dia tengok everything dengan detail, sepatutnya. Tapi kita baca ayat ni, kita faham, mereka nampak, mereka sedar, mereka tahu, tapi tak nak ditutup. Dia sengaja, purpose ni kami tahu, tapi kami tutup. Allah kata apa? Kalau kamu tutup, aku pun akan menutupkan itu hati kamu. Apa hujung Allah kata apa? Siapa lagi yang boleh beri petunjuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka ini? Afala, tidakkah mereka mengambil ingatan? Kan ini macam kasar, ancaman. Tadabbur ni benda yang mudah faham, kamu dah tahu. Tapi hujungnya tak ambil ingatan, Allah kasih ingatan. Afala tadakkarun. Tuan-tuan sekalian, kita setuju dah. Setuju tentang tafakkur ialah pembukaan perbicaraan agar kita faham tak Allah Ta'ala dalam Quran bertafakkur dan memujuk manusia. Tak ada ancaman, tak ada nak kasihkan neraka, syurga atau tidak, tapi suruh fikir, ambil ingatan. Namun bila sampai ke tahap seterusnya, kamu dah faham tapi ada pelanggaran, Allah kata afala tadhakkarun. Akhir sekali tuan sekalian, dua kalimah sahaja, dua tempat dalam Quran tentang tadabburun. Dalam surah An-Nisa ayat 62 Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Adakah mereka tidak mentadabbur Quran? Tadabbur ni daripada perkataan dubur. Dubur ni belakang, bukan punggung kata. Bahasa Arab saya dubur ni belakang. Belakang itu itulah antara maksudnya. Apa kata dengan dubur dan tadabbur? Maksudnya ialah dia tadabbur ni melihat kepada akibat perkara ini. Itu asal kalimah tadabbur. Dubur belakang, akan datang. Tengok benda yang sebalik ni. Benda tadabbur ni akan bawa kepada dua perkara yang berbeza. Sama ada kamu boleh menyingkap hasil atau memahami yang akibat. Itu tadabbur tuan sekalian. Tapi tadabbur tidak akan berlaku melainkan dah tafakkur, dah faham, dah ambil ingatan dan akan sampai kepada tadabbur. Saya tak faham ni. Nak tahu tadabbur dia? Itu yang mungkin tidak sampai lama-lama dia. Faham, ilmu, mengambil ingatan dan ujungnya tadabbur. Tuan-tuan sekalian, apa Allah kata? Allah kata ni lepas tu, walau kana min 'indi ghairillah, kalaulah Quran ini datang daripada selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kamu akan dapati banyak percanggahan yang begitu besar. Tuan-tuan sekalian, sehingga hari ini 1400 tahun lebih, tuan-tuan sekalian, sudah datangkan occasion ataupun rekod dalam sejarah mengatakan umat Islam bertelagah tentang konten Quran. Maaf cakap, kita boleh datangkan ribuan kisah
orang-orang agama yang selain Islam, contohnya Kristian, bertelagah dalam konten mereka. Islam datangkan cerita. Dan tadi saya bilik sebuah buku orang Syiah dan sebagainya. Bukan nak promote ni, bukan promote ni. Bacalah buku mereka. Kadang dalam Telegram ni banyak grup-grup banyak akses grup atau buku grup-grup Telegram yang kasih buku. Arab ni kelebihannya buku free maksudnya. Itu satu kelebihannya. Oleh itu kalau anak-anak kita masuk universiti, kalau ambil bidang management, financial semua ni, nak beli buku memang struggle lah. Pergi kunyah-kunyah tu harga tak main buangka 5-3 harga. Tapi kalau bidang-bidang keislaman dan maksudnya ataupun bidang yang boleh Arab, ada satu Telegram yang saya ikut tu, semua buku dia keluar bahasa Arab. Arab ni dibaca Indonesia, laju. Hari ni keluar dalam buku bahasa Arab, English, esok dah keluar Arab, terjemahan, laju. Mereka laju. Sebab paket dia besar maksudnya. Dalam buku tu ada banyak buku begitu banyak. Subhanallah, luasnya ilmu Allah ini tentang Quran pun dah. Subhanallah. Tapi ada pengarang-pengarang di Syiah. Tapi kita bagi akademik belajar lah. Dia bawakan kisah-kisah tentang Quran dan tapi dia kata memang Syiah itu pasal lah. Dia kata Quran ni cantik dah. Kisah bercerita orang berkelagak tentang konten yang tidak ada. Silakan cari, dia kata. Kalau ada, silakan datangkan bukti. Orang-orang Islam atau orang Islam dia konflik tentang konten Quran. Betul ke Quran ni? Sampai hari ini tidak ada. Bahkan sehingga hari ini tuan-tuan semalam tarawih pun semua tenang. Kenapa? Imam baca Quran. Tuan-tuan bayangkan kalau imam baca Quran, kita pergi hadis. Bayang. Alamak sedap ni. Kenapa? Konten tu agak establish, sepakat, konsensus, ijma' dan tidak ada sebarang pertelagahan tuan-tuan sekalian. Baik. Itu benda yang Allah kata dalam tadabbur. Lah kali Allah kata apa? Surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Last kali. Kamu dah tafakkur, dah faham, tak tazakkur, wasyurlah saya dah faham, saya ambil ingatan. Kamu perlu pergi tadabbur untuk mengambil intipati yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya, kalau kamu tak tadabbur, am 'ala qulubin aqfaluha, adakah hati itu telah dikuncikan, tuan-tuan sekalian. Dalam kisah ini, bila turun ayat ini, tuan-tuan sekalian, seorang ahli Yaman, orang Yaman lah, dia berkata dengan Nabi SAW tentang ayat ini. Dia kata, maksud ayat ini, dia respon Nabi, adakah mereka tak mentadabbur Quran ataupun hati telah pun ditutup? Apa kata orang Yaman itu? Dia kata, ya Rasulullah, ia mungkin bermaksud sehingga Allah boleh membuka dan juga melepaskan hati yang telah tertutup. Tuan-tuan, itu dia punya poin. Maknanya, kalau kita tidak pergi kepada tadabbur, kita faham, kita tahu, tazakkur, tak kata wajib, tapi patutnya ke arah lebih tinggi, tadabbur. Tapi kalau kita enggan ataupun orang tu enggan, tapi dia lah orang lain enggan mengambil iktibar ataupun tadabbur, takut-takut ia akan diikhfal ataupun ditutupkan hati mereka. Tuan-tuan sekalian, itu di antara 3 perkara kalau kita lihat 3 kalimah sahaja dalam tempat Al-Quran yang berbagai menunjukkan bahawa Quran ini bukanlah satu ciptaan, susunan, karangan manusia. Apa nama sekalipun, aqali ke, intelijen ke, bijaksana ke, tak akan mungkin akan mampu membezakan dengan penggunaan ayat yang begitu boleh mengelirukan. Tapi diingati oleh Nabi SAW menggambarkan kepada kita, ia bukanlah kalimah-kalimah yang berbentuk, bukanlah ayat yang dibuat oleh manusia. Sebab dia punya penggunaannya begitu teliti, tuan sekalian. Kita bukan kira dia punya bilangan, itu bukan. Penggunaan tempat yang betul, yang boleh dikelirukan oleh manusia yang menggunakan, tapi ternyata Nabi tidak keliru. Sekali Nabi kata tafakkarun sampailah bila-bila. Itu merupakan di antara kaedah kita orang yang beriman, lebih detail untuk memastikan ini bukan kalam yang dicipta oleh manusia. Ini menambahkan yakin saya ini bukan kalam manusia,
bahkan saya meyakini ia merupakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tak beriman, cukuplah dilihat luarnya. Quran kekal tanpa sebarang konflik sampai hari ini. Tak ada cerita pun orang Islam argue ataupun kontes Quran. Tak betul, tak ada. Kalau ada pun qil wal qal. Apa tu? Dengar-dengar. Orang Syiah kata Quran ni dah kena tukar, sahabat tukar. Ada kata pula, kalau saya tanya orang Pakistan lah, sebab sana ramai Syiah kan, dia pun Sunni, dia kata kami pun dengar. Dia pun yang duduk dengan Syiah pun dengar-dengar. Katanya Quran yang asal telah pun hilang. Kenapa? Kena makan kambing. Kambing pula kan. Sebelum tu dimakan oleh binatang. Macam-macam cerita. Qil wal qal. Tahun 2004-2005, masa saya di kuliah Quran di Tonton, Profesor Al-Doktor Sami Abdul Fattah Al-Ghani, dia kata, saya dah pergi ke Iran, aku tanya, aku cari ta'affur, bahkan Syekh An-Nadawi juga pernah pergi ke Iran, tanya, ada ke Quran bersih kamu? Jawapannya tidak ada. Tipu pun. Tipu tu jadi masalah, tapi memang tidak ada. Maksudnya apa? Orang takkan mampu buat seperti Al-Quran, tuan-tuan sekalian. Itu merupakan satu benda yang boleh kita ambil ingatan, menambahkan kita punya keyakinan. Kita yakinlah, tambah yakin maksudnya untuk terus bertadarus, bertilawah, bertadakkur, tafakkur, istifadah daripada Quran. Mudah-mudahan kita diberikan barakah dengan Ramadan dan dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma syafi'na bi syafa'atil Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.